Yang ketiga, tuan-tuan, Ramadan ni nak membentuk jiwa sabar. Sabar ni penting. Kita berjuang Islam ni baru sikit dapat dulu. Betul, tuan-tuan? Belum menang betul lagi. Ramai kepala-kepala yang tak betul masih ada. Betul tak? Betul tak? Walau dah menang pun, puak-puak tu masih lagi bercokol dan mengacau daun. Bukan kat sini, tempat lain. Sini mungkin okey dah. Tempat lain, tuan-tuan, mengacau. Ya. Di Mesir tu masih lagi tukang kacau ada. Mahkamah perlembagaan sedang menentang presiden yang baru sekarang. Belum selesai lagi. Masih ramai lagi hantu-hantu yang menunjukkan taring dia. Dia tak nak. Jadi tuan-tuan, kita harus ada kesabaran. Orang lain berjuang 90 tahun baru dia menang, itu pun masih banyak lagi halangan. Kita baru sikit je, belum dapat pun dah berkelahi dah. Ini masalah ni, tak sabar ni. Bukan dia tak tahu ini halangan-halangan, kepala-kepala jahat ni masih ada lagi. Macam mana kita nak buat? Dia nak juga, tak boleh. Lama-lama keluar. Keluar, buat macam mana? Sabarlah. Kita tak kata sesiapa lah, tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan faham sendirilah. Maknanya yang penting kita mesti ada kesabaran. Tunggu orang lain berjuang berapa punya lama. Kita baru semalam masuk, dah hari ni nak jadi menteri tu. Baru menang sikit dan nak buat macam-macam. Mana kita banyak halangan ni. Betul, tuan-tuan? Masya Allah, banyak lagi. Dah menang pun masih banyak halangan. Tuan-tuan tahulah. Tapi kita nak cakap susah. Tapi jangan cakap, tapi tahu. Itu yang pentingnya, kita tahu. Ya. Jadi tuan-tuan, sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, syahrus sabr, saumu syahrus sabr, wa salasata ayyam min kulli syahrin yudhibna wa harras sadr. Ya, kata Rasulullah SAW, puasa 1 bulan, bulan kesabaran, 3 hari tiap-tiap bulan, ini boleh menghapuskan duka lara di dalam dada. Ini menunjukkan bahawa kesabaran itu satu daripada matlamat yang dikendaki dengan Ramadan. As-siyamu junnah. Puasa itu suatu perisai. Ya, tuan-tuan. Perisai daripada dosa. As-siyamu junnatu minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu ibarat perisai daripada api neraka, seperti mana perisai seseorang kamu dalam perjuangan, menghadapi perjuangan, mengharungi perjuangan. Jadi puasa ni menghasilkan suatu kesabaran, daya tahan, daya sabar. Sabar, jangan berkelahi. Nanti dulu, tuan-tuan. Memang kita nak buat banyak, tapi nanti dulu. Sabar, belum lagi. Putrajaya kita belum sampai, misalnya lah. Politik ni ada dalam Islam ni, memang masuk politik kata. Politik tu memanglah ada dalam Islam. Betul, tuan-tuan? Islam tu complete way of life. Kalau you tolak politik Islam, dalam politik you boleh jadi buat apa, jadi hantu apa pun tak apa, Tuhan tak ambil kira, sebab tak ada kena-mena dengan agama. Gitu kan? Boleh buat apa saja kerana Tuhan tak masuk campur. Itu pemikiran sesat. Itulah godaan setan tu. Dah masuk Islam, keluar balik. Islam ni a complete way of life. Semua, you bila masuk Islam, janggut you pun kena Islam. Betul, tuan-tuan? Dapat pahala. Janggut Islam lain daripada janggut orang biasa. Janggut bayi toncek ke bayi apa? Berbeza. Misai Islam pun ada. Betul tak, tuan?
Makan cara Islam, kahwin cara Islam, mati cara Islam, berjuang cara Islam. Bukan cara Arab, bukan cara Melayu, cara Islam. Tapi cara Arab yang sesuai dengan Islam, Islam tak ada masalah. Cara Melayu yang sesuai dengan Islam, baju Melayu yang tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dia yang kita kena ingat. Yang keempat yang nak ditackle oleh Ramadan ni tuan-tuan adalah semangat kejentinaan. Semangat ni perlu dikawal. Kalau kita kobarkan dia, nanti ramai yang tak sanggup sabar. Betul tuan-tuan? Sebab itu kita kena kontrol. Cara kontrol semangat kejentinaan ni antara lain adalah puasa. Tapi kalau kita hari-hari makan benda yang mengkobarkan semangat ni, kejentinaan ni, parah tuan-tuan. Bulan Ramadan pun jahat. Iblis dah kena tangkap pun dia semakin galak. Sebab apa? Dia sendiri yang tempah. Bulan Ramadan lagi hebat dia telan pil kuda. Macam mana nak puasa? Masya Allah. Saya tak tahu pil kudanya, tapi saya dengar-dengar aja. Tahu jadi kuda apa tak tahu. Jadi tuan-tuan, puasa ni salah satu di antara obatnya. Sebab itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai kalangan pemuda, siapa yang mampu untuk berumah tangga, maka naklah dia kahwin. Siapa yang berdaya untuk maknanya bersenggama, maka naklah dia kahwin. Kerana itu lebih menahan pandangannya dan lebih membentengi maruahnya, kemaluannya. Siapa yang tak berdaya kahwin, fa'alaihi bisawm, dia naklah berpuasa. Kerana puasa itu adalah obat baginya. Jadi salah satu di antara obat golongan pria, golongan pemuda yang tak kahwin ni tuan-tuan, puasa, supaya dapat meringankan. Jangan pula dia minum tiap-tiap hari tongkat li, wah susah dah. Duit tak ada, kahwin tak dapat, tiap-tiap hari minum tongkat li air. Masalah ni tuan-tuan. Mana nak pergi? Hulu kilir salah. Misalnya, tak boleh lah, kena kawal lah. Minuman orang dewasa, jangan orang muda minum yang tak ada isteri lagi. Betul tuan-tuan? Orang dewasa ni dia ada tugas dia. Tak apalah, jangan kita pula jadi macam orang dewasa. Misalnya. Jadi inilah perkara yang keempat yang kita dapat, ya. Perkara yang kelima, menyedarkan tentang nikmat Allah Azza wa Jal. Nikmat makan, nikmat makan itu hanya dapat dirasai betul oleh orang yang lapar. Orang yang kenyang dia tak terasa sangat. Tapi kalau orang yang lapar, bila dia dapat minum air, ya Allah, tuan-tuan, syukurnya dia pada air tu. Padahal air ya, berapa sen je air. Dia belum makan nasi Arab lagi. Dia belum makan nasi mendi lagi. Air je pun dah, Masya Allah, sebab dia haus. Jadi tuan-tuan, menimbulkan rasa kesyukuran, ya. Apabila seorang itu lapar, dia akan rasa nikmat Tuhan tadi. Sebab itu Nabi SAW suka sehari lapar, sehari kenyang. Dia tak mau kenyang aja, sebab dia nak merasakan kelemahan, merasakan cabaran kelaparan. Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh Qaradawi, dia kata di antara hikmah puasa itu ialah untuk menimbulkan kesedaran kepada orang yang berpuasa terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang dah biasa makan,
Dia tak terasa macam mana nikmat rezeki Tuhan tadi. Tapi bila dia dilaparkan, baru dia terasa betapa hebatnya seulas kurma. Kurma pun diminta supaya kita sedekah ke orang walau sebelah kurma. Bagi orang yang lapar aja akan sedar, yang kenyang tak ada masalah. Ya tuan-tuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, arada alayya rabbi liyaj'alani bi batha Makkah dhahaban. Pada satu ketika Tuhan menawarkan kepadaku agar bumi Mekah ni sebahagiannya jadi emas. Faqultu la ya Rabb. Nabi kata, tidak wahai Tuhan, tapi biarlah ashba'u walakinni ashba'u yauman wa aju'u yauman. Biarlah aku lapar, aku kenyang sehari, aku lapar sehari. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa dzakartuka. Kalau saya lapar hai Tuhan, saya akan teringatkan Engkau dan saya akan berdoa, berzikir, mengharapkan kepadamu. Wa idza syabi'tu hamadtuka wa syakartuka. Kalau aku kenyang pula pada hari berikutnya, aku akan bertahmid memujimu dan bersyukur atas kurniaanmu. Jadi mana kalau Tuhan nak jadikan Nabi ni milioner, yang terkaya nombor 1 Arab, Nabi boleh, dah ditawarkan. Tapi Nabi kata, hai Tuhan, janganlah, berilah aku lapar, aku kenyang sehari. Itu lebih realistik untuk mendidik seorang Rasul yang akan memimpin umat yang memang kebanyakannya tak ada emas. Betul tuan-tuan? Semuanya tak ada emas. Kalau ada pun baru 1 dinar dia dapat beli, nak simpan, naik duit emas. Sekarang ni banyak peniaga-peniaga emas baru muncul, dinar emas. Ya tuan-tuan, emas ni katanya dia naik terus. Saya pun tak tahu, belum lagi beli pun. Tapi duk fikir nak cari juga dinar. Tapi dia berkata nanti senang orang curi. Ustaz, ya tak ya juga. Senang orang curi. Macam mana tuan-tuan? Tapi tak tahulah. Esok ni kalau kita ada cara yang baik, simpan dah dinar. Sebab dinar tak hilang duit dia, harga dia naik kata dia. Saya tak tahu, kena tanya tuan-tuan saudagar dinar. Saya rasa ada orang saudagar dinar kat sini, di kawasan kita ni. Tanyalah. Tapi biar betul, jangan sampai rugi. Jadi tuan-tuan sekalian, yang keenam, yang keenam ini disebut hikmah ijtimaiyah lis-siyam. Suatu kebijaksanaan, hikmah yang bersifat sosial. Hikmah yang bersifat sosial ni bermakna suatu, bila kita lapar, kita merasakan macam mana orang yang lapar tak ada nak makan. Kita akan merasa, ya Allah, kesian orang Afghanistan, orang Somalia tak makan, kesian orang Gaza tak makan, kesian orang Rohingya tak makan, dibunuh orang, tak ada duit, tak ada benda nak makan, hari-hari kena bunuh. Ya Allah. Jadi akan menyebabkan kita terpanggil untuk menderma, menimbulkan keinsafan, rasa simpati, rasa keinsafan sosial terhadap orang-orang yang tak bernasib baik tuan-tuan. Orang pendatang haram, dia tak ada, dia datang diselamatkan guna dalam laut, kita kesian kat dia, bagi kat dia. Jadi perasaan ini penting untuk kehidupan seorang insan di dunia ini tuan-tuan. Kerana ada orang yang tak bernasib baik, ada orang yang bernasib baik, ada orang yang hari-hari dibunuh, dah lah lapar bunuh. Allah, ya tuan-tuan. Macam mana kita kena kumpul duit bagi. Bulan Ramadan ni bulan khair untuk dapat pahala. Sedekah akan berganda-ganda pahala dia. Wa kana an-nabi fihi ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Disebut bulan Ramadan ni bulan simpati, bulan tenggang rasa, bulan saling bantu membantu. Baginda Rasulullah SAW sangat pemurah dalam bulan Ramadan. Jadi kita siapkan sikit duit untuk sedekah tuan-tuan. Bulan Ramadan ni biar lebih sedekah. Kita tak tahu ini Ramadan terakhir atau Ramadan ada lagi Ramadan. Wallah, itu pulang pada Allah. Betul tuan-tuan?
Kita tak tahu umur kita. Umurnya nampaknya semua dah berumur belaka. Janggut dah putih, ya. Saya pun putih dah. Tak tahu bila pula kita nak dipanggil pulang. Ya, tuan-tuan, kalau kita anggap ini Ramadan terakhir, penuhkan Ramadan ini dengan amalan-amalan kita. Puasa kita, zikir kita, sedekah kita, tuan-tuan. Kita tak tahu dapat lagi sedekah atau tidak dalam bulan Ramadan. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis, man fattara saiman kana lahu misl ajri. Siapa yang memberi buka, ya, memberi jamuan perbukaan pada seorang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala seperti pahala yang didapati oleh orang itu. Sedikit pun tak akan dikurangi. Ya. Dan yang ketujuh, tuan-tuan, itu tadi menimbulkan keislaman. Yang ketujuh adalah untuk untuk meningkatkan ketakwaan. Apa tujuan puasa? Ya, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mudah-mudahan kalian bertakwa. Bertakwa ni bermakna kalian lebih takutkan Tuhan berbanding takut manusia. Lebih cinta Tuhan berbanding cinta bangsa. Ada orang lebih cinta bangsa berbanding agama. Dia jadikan bangsa sebagai agama. Boleh ke? Boleh, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh jadikan bangsa sama dengan agama. Bangsa Melayu dengan Islam sama je, kata dia. Betul ke? Melayu Islam sama? Tak sama. Tak sama. Melayu bangsa, Islam agama. Pejuang Melayu dengan pejuang Islam lain. Pejuang Melayu mati jahiliah. Dalam hadis, siapa berjuang atas dasar asabiyah, dasar Melayu atau Jawa atau Arab, mati jahiliah. Itu jelas, hadis sangat banyak. Hadisnya sangat banyak. Pejuang Islam mati syahid. Sama? Sama, tuan-tuan? Lain, jauh. Orang pergi haji balik berjuang untuk Islam. Dia pergi haji balik juang Melayu. Islam tak nak lawan. Ni Melayu apa, Islam apa ni? Tak maaf, bukan kat sini. Selangor ni dah berubah dah. Tempat lain. Melayu tempat lain. Memang parah. Wah, kita pergi. Dia lawan ni. Seorang setiausaha masjid. Adalah hari tu saya ceramah. Oh, dia nak debat. Oh, dia kata yang mencah belakang kita ni lah. Kata ada orang mengata dia lebih Islam daripada Islam. Kalau kita naik Melayu, Ustaz, semua bersatu, kata dia. Oh, ya ke? Saya kata. Tapi pakcik belajar mana? Jahanam, dia kata. Jahanam? Oh, Jahanam kena ikut ulama' lah, pakcik, kata. Kita kena berjuang atas dasar Islam, bukan Melayu. Melayu ni bangsa. Mau dia lawan 15 minit dia lawan dengan saya. Apalah, kesian makcik. Tapi dia jaga masjid. Sebaiklah dia terima saya hari tu. Kalau tidak, mungkin tak terima dah. Tuan-tuan, dia tak faham. 10 tahun dah mereka tak faham. Ada lagi. Macam mana dia boleh jaga masjid kalau kepala macam dia? Betul, tuan-tuan? Nak kena betul semua tu. Jadi, tuan-tuan sekalian, disebut ya ayyuhalladzina amanu tadi, surah Al-Baqarah ayat 185, bahawa puasa ini adalah suatu madrasah tarbiyah, suatu institusi persekolahan, ya, secara massa, di mana umat dididik supaya bertakwa, berzikir, mengaji, baca Quran, menghayati Quran tu. Bila baca sebut Al-Quran tadi, ingat apa Tuhan kata tu. Jangan baca berdengung. Berdengung sedap. Apa, Ustaz? Tak tahulah, berdengung sedap, kata dia. Sedap berdengung je apa? Jadi tak betul, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan sekalian, ini adalah ciri-ciri ataupun hikmah bulan Ramadan ini. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa bulan Ramadan secara dengan penuh keimanan dan penuh kerana Allah, sifat kerana Allah, akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu.
Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang salat bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan semata-mata kerana Allah, yang ampunkan segala dosanya, segala dosanya yang telah lalu. Dan Ramadan akhirnya adalah bulan jihad. Kita dah bersihkan jiwa kita, dah jadi orang baik, kena tentang kezaliman, kena hapuskan maksiat, kena tegakkan keadilan, kena robohkan kezaliman. ISA ni kena hapus. Ini bulan Ramadan, bulan jihad. Bulan jihad bukan bulan ngabihkan nasi kat masjid, yo. Ngabihkan bubur masjid. Bubur masjid tu boleh habis juga, tapi kena jihad. Kena berjihad menegakkan kebenaran, hapuskan kebatilan, runtuhkan kezaliman, naikkan orang-orang yang adil, yang sihat, yang amanah, yang jujur. Betul tuan-tuan? Betul.